Penghayatan Perlembagaan Persekutuan dalam kalangan belia. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang yang penting dalam sesebuah negara bagi menjamin keamanan serta mengawal tingkah laku setiap rakyatnya. Tanpa adanya perlembagaan, mana mungkin setiap rakyat dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik dan mana mungkin sistem negara itu akan menjadi teratur. Perkara ini dapat dilihat sekiranya tiada peraturan dalam sesuatu kawasan, contohnya tiadanya peraturan dalam sesebuah sekolah, maka agak sukar untuk kita mengawal keadaan agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan teratur. Oleh itu, perlembagaan ini mampu memainkan peranan yang penting sebagai tiang seri etika dalam kehidupan masyarakat dalam memastikan masyarakat tetap terus hidup dalam keadaan aman dan sentosa sekaligus membina perpaduan dalam sesebuah masyarakat. Namun, keamanan, perpaduan mahupun kesatuan dalam sesebuah masyarakat, tidak kira agama, bangsa mahupun darjat, hanya dapat dipupuk sekiranya masyarakat mampu memahami dan menghayati serta patuh terhadap perlembagaan yang telah ditetapkan oleh negara. Seterusnya, saya akan membentang tentang permasalahan kajian tentang tajuk kita pada hari ini dalam kalangan belia di Malaysia yang mana telah menimbulkan pelbagai masalah perhubungan antara individu dan memerlukan usaha semua rakyat Malaysia bagi membendung masalah ini daripada terus-menerus berlaku hingga ke generasi yang akan datang. Oleh itu, hubungan perbezaan individu dari segi bangsa dan agama di Malaysia dalam menuju kemerdekaan sehingga ke hari ini amat perlu dipupuk dari usia muda lagi, terutamanya para belia dalam menjadikan Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan mempunyai perlembagaan persekutuan yang perlu kita patuh. Disebabkan itu, perkara ini dapat diselesaikan jika setiap masyarakat yang berbeza etnik di negara kita, iaitu terutama sekali para belia yang menjadi tonggak utama negara pada masa yang akan datang, perlulah memahami perlembagaan ini yang dijadikan sebagai tiang seri etika dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, kajian ini diperlukan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada masyarakat terhadap perlembagaan persekutuan yang mana ia perlu dipupuk dari kecil lagi bagi menjamin kesejahteraan negara terus dipelihara bagi generasi yang akan datang kelak. Seterusnya, objektif kajian. Objektif pertama ialah untuk mengenal pasti sejauh mana tahap penghayatan golongan belia terhadap perlembagaan persekutuan Malaysia. Dalam kajian ini, penulis menganalisis pendapat responden, apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan Malaysia dan apakah yang mereka faham tentang perlembagaan persekutuan Malaysia. Selain itu, objektif ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah responden mengamalkan perlembagaan persekutuan Malaysia dalam kehidupan seharian mereka dan mengetahui pendapat mereka sama ada perlembagaan persekutuan ini penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang bangsa. Objektif kedua ialah untuk menganalisis apakah faktor yang menyebabkan kurangnya penghayatan golongan belia terhadap perlembagaan persekutuan Malaysia. Seperti yang kita dapat perhatikan pada hari ini, golongan belia kurang menghayati perlembagaan persekutuan. Oleh itu, penulis ingin mengkaji mengapakah ia berlaku dan apakah faktor utama yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Selain itu, penulis juga ingin mengkaji apakah yang boleh dilakukan supaya golongan belia ini lebih menghayati perlembagaan persekutuan. Seterusnya, saya Muhammad Akmal bin Muhammad Nur D174-599 akan menerangkan tentang responden sasaran kami. Berdasarkan tajuk kami, 20 orang responden telah dipilih dalam kalangan belia sekitar umur 19 hingga 27 tahun yang terdiri daripada pelbagai bahasa, iaitu daripada 8 orang bahasa Melayu, 6 orang bahasa India, 5 orang bahasa Cina dan juga 1 orang Bumiputera. Responden juga telah ditemu ramah menerusi atas talian. Hasil dapatan kajian berdasarkan objektif kajian 1 iaitu mengenal pasti sejauh mana tahap penghayatan golongan belia terhadap perlembagaan persekutuan Malaysia.
Untuk soalan 1, 18 responden berpendapat bahawa Perlembagaan Persekutuan ialah dokumen undang-undang bertulis. Manakala seorang responden iaitu responden 3 mengatakan bahawa perlembagaan ialah satu bentuk perjanjian yang memberi jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat. Manakala responden terakhir berpendirian bahawa perlembagaan ialah sumber bertulis yang digubal di peringkat parlimen. Bagi soalan 2, 12 orang responden bersetuju bahawa perlembagaan merupakan peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Manakala 5 orang responden menyatakan bahawa perlembagaan dapat menjamin kesejahteraan negara dan 3 orang responden terakhir mengatakan bahawa perlembagaan menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Berdasarkan soalan 3, 9 responden mengatakan bahawa mereka mengamalkan perlembagaan dengan cara menghormati agama dan bangsa lain serta merayakan hari perayaan kaum lain. Manakala 7 orang responden memilih untuk tidak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang dan 4 responden terakhir memilih untuk mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa serta mengamalkan kehidupan yang harmoni bersama kejiranan. Untuk soalan 4, seramai 11 responden bersetuju bahawa perlembagaan negara itu penting kerana dapat menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia serta menjamin keharmonian negara. Manakala 7 responden lain mengatakan perlembagaan Malaysia itu penting kerana dapat mengelakkan isu sensitif melibatkan kaum dan agama serta dapat melindungi hak-hak kaum yang terlibat. Dan 2 responden terakhir berpendapat bahawa perlembagaan berperanan untuk menjamin kestabilan sesebuah negara di samping ianya penting bagi menentukan rangka dan bentuk pentadbiran negara. Sebagai kesimpulan, kami mendapati bahawa golongan belia di Malaysia telah mencapai objektif 1 yang kami sasarkan, iaitu mereka sangat menghayati Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia. Golongan belia dilihat sangat berhemah dan prihatin dalam mengamalkan Perlembagaan Persekutuan dalam usaha menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, memiliki budaya yang berbeza serta agama dan adat yang berbeza. Hal yang demikian boleh menjadi satu cabaran besar buat masyarakat berbilang kaum di Malaysia kerana jurang perbezaan boleh dikatakan agak ketara dan oleh sebab sikap berhemah, prihatin dan semangat dari golongan belia mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang stabil, aman dan harmoni. Saya Nur Adibah akan meneruskan bahagian yang seterusnya iaitu dapatan kajian untuk objektif kedua. Okey, apa yang saya dapat simpulkan di sini, kebanyakan golongan belia kurang penghayatan terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam maklum balas yang kami terima, terdapat banyak faktor yang dinyatakan oleh responden kami. Antaranya ialah kurang kefahaman terhadap Perlembagaan Persekutuan kerana mereka tidak berminat untuk membaca fakta yang tersedia ada. Okay, faktor yang kedua ialah kurang semangat nasionalisme dan patriotisme terhadap negara kerana ia tidak dipupuk ketika mereka masih kecil. Dan yang terakhir, kurang didikan mengenai Perlembagaan Persekutuan dan menyebabkan mereka tidak tahu apa itu Perlembagaan Persekutuan. Berikut ialah inisiatif yang dicadangkan oleh responden kami. Antaranya ialah pendidikan mengenai Perlembagaan Persekutuan perlu diberikan sejak kecil kerana mereka akan lebih tahu dan minat untuk belajar secara mendalam. Yang kedua ialah pendedahan berkaitan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di dalam mata pelajaran. Kebanyakan belia tidak tahu wujudnya Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Dan yang terakhir ialah mengadakan program kesedaran kepentingan Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan golongan belia agar mereka tahu pentingnya Perlembagaan Persekutuan dalam menyatu padukan bangsa di sebuah negara.
Baiklah, saya akan membentangkan tentang hasil perbandingan kajian lepas dan kajian terkini di dalam perbincangan kita pada hari ini, yang mana menurut Najri Muslim pada tahun 2016 berdasarkan tajuk kajian beliau iaitu kefahaman dan penerimaan beliau terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia, mendapati bahawa tahap pengetahuan, kefahaman dan penerimaan beliau secara umum terhadap Perlembagaan Persekutuan berada di tahap yang sederhana. Oleh itu, purata peratusan pengetahuan golongan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan yang dinyatakan adalah seperti berikut, iaitu dalam tahap sederhana sebanyak 63.5%, 34.8% pada tahap yang tinggi dan 0.0% pada tahap yang rendah. Akan tetapi dapat kita lihat di sini bahawa pengetahuan golongan belia, pemahaman golongan belia dan penerimaan golongan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan yang dinyatakan adalah berada dalam tahap yang sederhana. Seterusnya, hasil kajian yang dijalankan oleh beliau dapat kita lihat di sini bahawa anggapan umum yang menyatakan tahap pengetahuan, pemahaman dan penerimaan beliau adalah rendah, adalah tertolak, tetapi berada pada tahap yang sederhana sahaja. Oleh itu, hasil pemerhatian daripada kajian beliau dapat dinyatakan bahawa penghayatan Perlembagaan Persekutuan dalam kalangan golongan beliau masih di tahap yang baik dan tidak kritikal. Seterusnya, hasil kajian terkini yang dijalankan oleh pengkaji, tahap penghayatan Perlembagaan Persekutuan dalam kalangan golongan belia didapati berada pada tahap yang tinggi. Kerana majoriti golongan belia dapat faham maksud sebenar Perlembagaan Persekutuan dengan baik dan faham bagaimana fungsi Perlembagaan Persekutuan ini dilakukan di Malaysia. Dan majoriti golongan belia sangat berhemah dan sangat prihatin dalam mengamalkan Perlembagaan Persekutuan sebagai rakyat Malaysia. Maka, hasil pemerhatian daripada kajian terkini yang dilakukan oleh pengkaji dapat dirumuskan bahawa tahap penghayatan Perlembagaan Persekutuan dalam kalangan belia di Malaysia berada di tahap yang sangat baik dan berada di kedudukan yang tinggi. Anggapan umum yang menyatakan tahap pengetahuan, pemahaman dan penerimaan belia adalah rendah amat tidak dapat diterima. Tetapi pengkaji bersetuju dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Najri Muslim yang mengatakan bahawa tahap pemahaman dan penerimaan belia majoriti berada pada tahap sederhana dan tinggi. Oleh itu, pengkaji mendapati hasil kajian lepas oleh Najri Muslim adalah hampir sama. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai cadangan. Yang pertama, memberi pendidikan tentang Perlembagaan Persekutuan sejak kecil lagi kepada para belia supaya mereka dapat mengamalkan dan menghayati Perlembagaan Persekutuan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menggunakan pendekatan alaf baru seperti infografik berbanding tulisan yang panjang. Manfaatkan stesen radio dan televisyen dalam bentuk iklan mengenai penerangan ringkas tentang perlembagaan. Perkara ini bukan sahaja target utama kepada pelajar, tetapi di pelbagai peringkat umur sebagai ingatan dan panduan. Penghayatan mengenai perlembagaan juga boleh dibuat dokumentari ringkas sama ada menggunakan Powtoon atau aplikasi lain bagi menarik minat belia untuk melihatnya serta memahami mesej yang hendak disampaikan. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa penghayatan belia terhadap Perlembagaan Persekutuan pada tahap yang sederhana. Sebagai seorang belia yang mana merupakan generasi muda negara, mestilah mengambil tahu dan menerapkan dalam diri sifat bertanggungjawab untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Perlembagaan Persekutuan. Hal ini supaya kita sebagai generasi muda negara akan memimpin negara dan masyarakat pada masa akan datang dengan lebih cemerlang. Justeru, pengetahuan serta penghayatan Perlembagaan Persekutuan ini perlu dimanfaatkan untuk pembangunan negara bagi mencapai kehidupan yang maju dan harmoni.